أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Maksudnya, dan kenangkanlah, ingatkanlah wahai Bani Israel, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala, bencana dan cobaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan kenangkanlah, ingatkanlah wahai Bani Israel, ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. Ayat-ayat ini mengingatkan kisah benar dalam sejarah Bani Israel, menunjukkan bahawa Muhammad SAW adalah Rasul yang dipilih oleh Allah. Allah Ta'ala turunkan Quran, disebut di dalamnya cerita kaum Bani Israel, menandakan hubungan Nabi SAW dengan Nabi-Nabi Bani Israel, termasuk Nabi besar mereka Musa AS. Orang Yahudi baca kisah ini dalam kitab Taurat. Tuhan ulangkan turun dalam Quran untuk menyatakan Quran adalah kitab Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad di Mekah, negeri yang tak ada sekolah, negeri yang tak ada tempat belajar, negeri yang penduduknya ummiyin, buta huruf. Allah Ta'ala wahyukan Quran. Nabi tu ingat Quran itu. Sahabat-sahabatnya menulis Quran, Nabi tak tulis. Orang Yahudi mendengar Nabi baca Quran ini pada masa mereka duduk di Madinah. Ayat-ayat ini adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Orang Yahudi dengar, wa inna jainakum, wahai Bani Israel, ingat peristiwa kami telah selamatkan kamu min ali Fir'aun, daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun bahasa Kipti makna raja, bahasa Inggeris king, raja. Bahasa Kipti Fir'aun, bahasa Parsi Kisra, bahasa Rom Caesar ataupun Kaisar, bahasa Habasyah Najashi, dengan makna raja. Bahasa Melayu kita raja. Fir'aun ni bukan nama orang. Fir'aun ni ialah perkataan yang bermakna raja. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika raja Mesir dan pengikut-pengikutnya, Fir'aun Mesir dan pengikut-pengikutnya telah menimpakan ke atas kamu azab yang seburuk-buruknya. Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelihkan anak-anak lelaki kamu, wa yastahyuna nisa'akum, mereka hidupkan anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, pada peristiwa itu adalah bala, ujian yang besar daripada Tuhan kamu wahai Bani Israel. Fir'aun raja Mesir mendapat mimpi, datang api dari Baitul Maqdis, dari Palestin. Api memasuk rumah-rumah kaum Kipti, membakar, kecuali rumah Bani Israel selamat. Dipanggilnya bomo-bomo ahli takbir mimpi dia. Apa makna mimpi ni? Masa itu Tok Bomo ni boleh mencuri rahsia langit melalui syaitan-syaitan
iblis dan bala tenteranya, jin yang boleh mencuri rahsia langit. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, iblis bala tentera boleh mencuri rahsia langit, dapat maklumat apa yang Tuhan nak turunkan nasib di bumi. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Allah Ta'ala tutup pintu langit, mereka tak boleh curi rahsia lagi. Di sini Fir'aun Raja Mesir mendapat maklumat daripada ahli-ahli nujum dan ahli-ahli ilmu ta'bir mimpi, akan zahir seorang pemimpin kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Pemimpin lelaki Bani Israel, seorang Rasul yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun meluruskan undang-undang membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan. Anak lelaki dilahirkan, ditangkap, dibunuh, dikerah ketua-ketua kampung, raja setelah perempuan yang mengandung. Setelah dilahirkan anak, dilihat anak itu lelaki ke perempuan. Yang perempuan saja dibenarkan, yang lelaki dibunuh. Yang terlepas diabdikan menjadi buruh paksa untuk mendirikan piramid, mendirikan kota-kota, dipaksa sehingga mati. Suhakak batu-batu yang berat. Hari ini orang pergi ke Mesir tengok tamadun Fir'aun, bangga kerana kemajuan Fir'aun. Orang Mesir, kebangsaan ni bangga kemajuan Fir'aun. Dia tak sedar kemajuan ini didirikan di atas mayat-mayat rakyat yang dipaksa, khususnya Bani Israel. Adakah kamu tak ingat, wahai Bani Israel, peristiwa Fir'aun yang telah memperhambakan kamu dan membunuh anak-anak lelaki kamu dan membenarkan anak perempuan kamu, dan kami selamatkan kamu. Kamu tak hapus, kamu tak dihapuskan oleh Fir'aun. Fir'aun gagal menghapuskan kamu. Ini adalah dengan pertolongan Allah. Mengingat dah, wahai Bani Israel, kamu kena, wahai Bani Israel, kamu kena ikut Nabi Muhammad SAW, Rasul yang benar dan Nabi yang benar, yang menyambung kerasulan Nabi-Nabi yang terdahulu, termasuk Nabi-Nabi Bani Israel. Ingatlah peristiwa kami telah selamatkan kamu daripada kezaliman Fir'aun dan kejahatannya. Itu semua adalah ujian besar dari Tuhan untuk memberi fadilah dan pahala kepada kamu dan menghadapi ujian itu. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Dan ingatlah Bani Israel ketika kami belahkan laut, iaitu Laut Merah, disebut Laut Qalzum zaman dulu. Kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalu. Fa'anjaynakum, lalu kami selamatkan kamu. Wa araqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dalam keadaan kamu saksikan peristiwa itu, wahai Bani Israel. Bila diberi tempoh pada Fir'aun untuk mendengar dakwah Nabi Musa, disebut dalam surah-surah yang kemudian yang sudah kita baca dulu, Allah Ta'ala berikan mukjizat mengalahkan ilmu sihir. Ilmu sihir menjadi ilmu kebanggaan. Allah Ta'ala berikan mukjizat lawan sihir dengan tongkat Nabi Musa, cahaya yang keluar dari tangan yang mengalahkan sihir, menyebabkan ahli sihir beriman. Allah Ta'ala beri tempoh yang panjang supaya Fir'aun bertaubat. Fir'aun tak bertaubat, zalim juga, terus membunuh anak lelaki, membenarkan anak perempuan sahaja, untuk menghalang kelahiran lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan. Dia tak sedar lelaki yang dicari itu jadi anak angkat dia sendiri. Ini kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Bila ibu Nabi Musa dapat menyembunyikan anaknya, kemudian setelah dapat menyembunyikan dengan cara yang luar biasa, letak dalam dapur besar,
dan api yang ada, dia selamatkan. Allah Ta'ala wahyukan pada ibu dia suruh letak dalam peti kayu, ranyuk di sungai. Jangan takut, Tuhan kata melalui mimpi pada ibu Nabi Musa, jangan takut, letak dalam peti, campur dalam sungai, aku balikkan pula padamu. Allah Ta'ala jadikan Musa yang dicari oleh Fir'aun naik ke istana dia, dan dia ambil jadi anak angkat dia, tak jadi nak bunuh. Tuhan jadikan hati dia tak jadi nak bunuh. Ini kekuasaan Allah Ta'ala untuk menjatuhkan kekuasaan Fir'aun dengan kekuasaan Allah. Tak boleh nak menyusu, tak ada perempuan yang boleh menyusu dia, paksa balik ke mak dia semula. Tuhan jadikan begitu. Ini kekuasaan Allah, diatur oleh Allah Ta'ala. Ini Bani Israel kena ingat, ini kekuasaan Allah yang Tuhan Allah tunjukkan pada kamu. Disebut kisah dalam Quran. Musa dilantik menjadi Rasul dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Setelah diberi tempoh lama puluh tahun sampai Fir'aun sedar dan insaf. Tak sedar, akhirnya Allah Ta'ala suruh Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, jumlahnya ratus ribu. Keluar dari Mesir, berhijrah, tinggalkan negeri Mesir. Nabi Musa mengarahkan kaum Bani Israel yang beriman kepadanya meninggalkan negeri Mesir. Kita baca kisahnya dulu. Mereka keluar di waktu malam, gerak, tak jumpa jalan nak pergi ke mana. Lalu mari seorang tua beritahu kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa, wahai Musa, wahai Rasulullah, Nabi Yusuf beri wasiat kalau nak berhijrah kena bawa keranda dia mayat dia. Kat mana kubur Nabi Yusuf? Tak tahu. Kata orang ada seorang perempuan tua yang tahu rahsia. Dipanggil Nabi sebut Ajuz Bani Israel, perempuan tua Bani Israel. Tak sebut dalam Quran, dia sebut dalam hadis Ajuz Bani Israel. Nabi Musa tanya, mana kubur Nabi Yusuf? Dia kata dengan syarat, saya boleh tahu dengan syarat. Syaratnya doa saya masuk syurga. Wahai Rasulullah, doa saya masuk syurga. Doa Rasul diperkenan Allah. Kalau Rasul doa, Tuhan terima selalu. Dia minta Nabi Musa. Nabi Musa terpaksa doa, ya Allah, Tuhan, masuklah perempuan dalam syurga. Barulah dia beritahu kubur Nabi Yusuf duduk di sini. Kisah di dalam hadis. Itu di antara ahli syurga yang Ajuz Bani Israel, disebutlah hadis perempuan tua Bani Israel. Bila ambil mayat Nabi Yusuf, mayat Rasul dia tak hancur, bukan mayat macam mayat orang lain. Tuhan pelihara mayat Rasul-Rasul, tak dimakan di bumi, tak dimakan di hutan, mayat Rasul-Rasul. Barulah nampak jalan. Setelah mereka bertolak, siapa di tepi laut, tengok laut, tak boleh nak pergi dah. Laut sayup macam-macam. Di masa itulah Fir'aun mari dengan bala tentera dia, nampak debu yang menjulang ke langit, kerana Mesir ni padang pasir. Debu naik ke langit menandakan banyaknya bala tentera yang sedang memburu mereka. Masa itu Bani Israel kata, inna lamudrakun, kita akan dibinasakan. Wahai Musa, mu pandai sangat, suruh kami keluar, kami duduk di rumah mana-mana ada dah, ni suruh berhijrah. Habislah. Bagaimana laut ada di hadapan, nak lari ke mana? Di sini menunjukkan keimanan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah yang menjanjikan kemenangan. Allah menjanjikan kemenangan, menjanjikan kemenangan. Tuhan janjikan kemenangan, akan menang. Fir'aun akan dibinasakan. Bila? Bagaimana? Itu kekuasaan Allah. Bila Bani Israel mencabar, wahai Musa, habislah kita sekali ini, tak boleh lari ke mana? Dan Musa kata, inna ma'i rabbi sayahdin, bersama Tuhan dengan aku, Tuhan aku, bersama dengan aku Allah,
Sayahdin, Allah akan menyelamatkan aku dengan petunjuk dan hidayahnya. Ini menunjukkan keyakinan seorang Rasul di saat yang sangat cemas dan bahaya. Yakin kepada Allah, Allah mesti akan tolong kita. Tak apa, Nabi Musa kata, aku yakin adalah cara Allah menyelamatkan kita. Lalu Allah wahyukan Nabi Musa, suruh pukulkan tongkat ke laut. Maka terbelah laut jadi 12 lorong. Tiba-tiba air naik macam gunung. Macam gunung, di celah-celahnya lorong-lorong. 12 lorong. Mukjizat. Air yang dinaikkan menjadi lorong-lorong disaksikan oleh Bani Israel. Ini kekuasaan Allah. Wahai Bani Israel, mungkin ingat ini semua. Tuhan tolongkan kamu dengan pertolongan yang luar biasa. Bukan macam umat Muhammad SAW ditolong dengan berperang dulu sampai mati-mati. Ini kamu ditolong oleh Allah dengan mukjizat. Kamu tak ingat wahai Bani Israel peristiwa ini? Ini semua untuk mengingatkan Bani Israel supaya beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu menyaksikan dengan mata kamu. Mereka yang hidup di masa itu menyaksikan dengan mata. Mereka yang hidup kemudian baca dalam kitab Taurat. Mereka baca dalam kitab Taurat dan mereka percaya ini. Sepatutnya kamu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka tak beriman, malaikat sedikit saja. Sikit saya yang beriman, kalangan orang Yahudi. Ini jahatnya Yahudi ini. Maka Allah Ta'ala hukum mereka di akhir zaman. Setelah mereka dihalau dari bumi Palestin, hidup merempak di seluruh dunia, dengan bijak yang ada pada mereka, mereka menguasai media, menguasai internet, menguasai segala surat khabar, maklumat, menguasai bank dunia dengan kekayaan. Mereka pengaruhi pemimpin-pemimpin dalam dunia. Mereka pengaruhi dengan duit, kekayaan bank dunia. Kalau rakyat kapur ni sikit je. Kalau negara dengan bank dunia, dengan bank dunia dapat kuasai. Ini kerja orang Yahudi, merosakkan manusia di atas muka bumi. Allah Ta'ala hukum mereka dengan turun Nabi Isa AS yang kita baca dalam hadis, untuk menghapuskan mereka di akhir zaman bersama dengan orang Islam, dan mereka mendirikan negara Israel untuk mengembalikan seluruh Yahudi di dunia balik di situ betul. Maka negara Israel yang ada pada hari ini bukan untuk menghidupkan Israel Yahudi, tapi untuk jadi kubur kepada mereka di akhir zaman. Maka orang Yahudi akan balik berduyun-duyun, diroboh rumah orang Palestin, rombak rumah orang Palestin, buat rumah baru, di rumah baru, buat masuk orang Yahudi datang di seluruh pelosok dunia, kecuali orang Yahudi yang masuk Islam. Akan balik di situ, akan dikuburkan di akhir zaman. Quran mendedahkan bagaimana kejahatan mereka. Mereka tak syukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka daripada kezaliman Firaun dan kejahatan Firaun. Ini untuk jadi iktibar pada kita, pengajaran pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
Maksudnya, dan kenangkanlah, ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurah kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 hari, selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu, dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan di antara yang benar dengan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, yaitu bunuhlah diri kamu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah yang amat pengampun, penerima taubat, lagi amat mengasihani. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan secara mukjizat kepada Bani Israel apabila mereka diselamatkan dengan cara yang menakjubkan, mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa AS, memukul tongkat ke laut, Allah membelah laut itu, airnya menjulang tinggi naik macam bukit tak bergerak. Dijadikan lorong-lorong untuk Bani Israel melalui jalan lorong-lorong itu menyeberang dengan selamat. Ini mukjizat yang diketahui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Mereka baca Taurat, mereka baca Injil, mereka baca kitab lama, mereka percaya. Tetapi bila kita cerita mukjizat Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, dia tak percaya. Ini pelik pupuk ni. Pelik ni. Ini mukjizat. Mukjizat perkara yang luar biasa Allah Ta'ala boleh buat. Tiap-tiap Nabi ada mukjizat. Nabi Muhammad SAW ada mukjizat yang disaksikan oleh kaumnya. Nabi Muhammad mukjizat ilmu sains dan teknologi, mencabar sains dan teknologi. Nabi Musa mukjizat melawan sihir. Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat melawan sihir, mengalahkan sihir. Bani Israel menyeberangi dengan selamat, beribu-ribu jumlahnya. Beribu-ribu jumlahnya, 300,000 dianggarkan jumlahnya, menyeberangi Laut Merah. Setelah mereka sampai ke seberang sana, Fir'aun dan bala tentera yang jumlah 1 juta mengejar masuk ke laut. Sebaik saja Fir'aun dan tenteranya masuk ke laut, laut ditangkupkan semula, air jadi cair semula. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang disaksikan oleh Bani Israel. Setelah itu Allah Ta'ala mengurniakan nikmat, mendapat hidayah, petunjuk, dikurniakan kitab Taurat. Allah Ta'ala nak serah kitab Taurat. Dia serah kitab Taurat pada Nabi Musa AS, bukan secara wahyu yang diturunkan ayat demi ayat selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa diserah kitab Taurat. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bermunajat dengan beberapa orang yang dipilih di kalangan kaumnya, seramai 70 orang, untuk bermunajat di Gunung Tur Sainab, gunung yang mulia, dimuliakan oleh Allah, tempat pertemuan Nabi Musa dan orang pilihan Bani Israel dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah kami telah berjanji
akan Musa alaihi salam selama 40 tahun. Selama 40 malam. Disebut dalam suratul A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Dan kami telah berjanji akan Musa selama 30 malam, dan kami sempurnakan dengan 10 lagi, tambah 10 lagi. Ada ulama mengatakan Zulkaidah dan 10 Zulhijjah. 30 hari bulan Zulkaidah ditambah dengan 10 Zulhijjah. Kita orang Islam menyambut hari Adha. Itu dicampur begitu. Itu 40 hari. Di mana Musa bermunajat kepada Allah, Allah Ta'ala terus berfirman dengan Nabi Musa AS. Disebut dalam suratul A'raf, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, tunjukkanmu kepadaku, aku nak tengok. Nabi Musa kata, terima saja Tuhan bercakap, nak tengok Tuhan. Tuhan kata, mu tak boleh tengok aku, mu tengok pada bukit gunung Tur Saina. Lalu datang cahaya yang melindungi, hijab antara Allah dengan hambanya. Hijab, cahaya itu bukan Tuhan lagi, cahaya ni hijab dinding. Sebaik saja cahaya itu nampak kecil saja, gunung Tur Saina hancur sama dengan tanah. Kehebatan Allah. Tak boleh. Gunung yang besar tu hancur lebur sama rata dengan tanah. Nabi Musa pengsan tu bertaubat pada Allah Ta'ala. Tak mau minta dah. Tak boleh minta benda yang bukan-bukan. Tak boleh minta. Jangan main-main. Jangan main-main benda yang macam ni. Kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala surahkan kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi salam, "Tsumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kemudian wahai Bani Israel, di masa Nabi Musa meninggalkan kamu menyembah anak lembu. Menyembah anak lembu, jadi kafir. Bila mereka mendarat di Laut Merah, mereka tengok orang kafir semua berhala. Wahai Musa, buat kat Tuhan kata nampak cokoh. Nak semua. Musa kata, tak reti lah mu ni. Tak reti kamu ni wahai Bani Israel. Nak main-main dengan Tuhan. Nak suruh Tuhan nampak cokoh. Tak reti kamu ni wahai Bani Israel. Mu ni jahil, tak reti. Bila Nabi Musa tinggal, Nabi Musa tugaskan pada Harun alaihi salam untuk jaga Bani Israel. Tiba-tiba ada kalangan mereka yang menyembunyikan emas yang dilarikan daripada Mesir. Emas dilarikan. Ada yang sempat buat lari emas. Kerana tomok pada harta. Masing-masing waktu beli emas. Lalu Samiri waktu beli emas, mengikut syariat mereka, tak boleh diguna emas itu, mesti dia bakar. Ghanimah tak boleh dia ambil, kena bakar. Diarahkan bakar, lalu dicampur dalam api untuk dibakar. Samiri, di sana ada seorang nama Samiri. Samiri ini, masa Nabi Musa dan pengikut nak menyeberangi laut, nampak malaikat Jibril menunggang kuda. Orang lain tak nampak, dia nampak Jibril menunggang kuda. Lalu dia ambil tanah daripada tapak kaki kuda Jibril. Dia ambil, dia sipang. Kemudian ini Allah Ta'ala nak uji Bani Israel. Setelah dicampur emas dalam api, dijadikan patung anak lembu daripada emas itu. Lalu Samiri pun ambil debu tapak kuda Jibril tadi masuk dalam. Disebut dalam surah yang lain kisahnya. Anak lembu pun debah bunyi. Ya Tuhan kita dah ni. Tuhan dah ni. Lalu mereka menyembah patung lembu itu, jadi kafir, musyrik. Harun larang jangan. Dalam surah Taha, dalam surah yang lain disebut kisah ni. Harun larang, jangan, ini tak boleh. Tuhanmu Allah,
Allah Tuhan kita ni, bukan patung ni Tuhan kita, tak boleh. Tak berani ke Nabi Harun. Nanti Musa balik, kita tanya dia balik lah, tak apalah, buat main-main. Ini penyelewengan Bani Israel. Syirik. Bukan lama sangat, 40 hari saja. Tidak sabar. 40 hari. Di sini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar Nabi tak ada. Kita Nabi tak ada. 1400 tahun dah. Kita Islam lagi. Ini kehebatan kita. Kehebatan kita orang Islam. Nabi Muhammad tak ada. 1400 tahun. Kita dengan Islam. Tak sembah patung, tak sembah berada. Kecuali hak tolu-tolu je jarang. Tak ada lah, tak ramah. Tak ramah. Ada hak tolu juga. Latih orang ni, latih orang ni. Itu ada. Kita hebat umat Muhammad ni. Ini kehebatan umat Muhammad SAW. Mereka pergi sembah patung lembu. Harun larang. Tak jadi, tak dengar ucapan Harun. Dia tak takut ke Harun. Harun ni tak bekeng. Musa dia takut. Harun tak bekeng. Nabi Musa balik dengan kemarahan melihat mereka menyembah lembu, sehingga Musa AS melempar Taurah yang diambil itu. Panah. Lempar Taurah, terekam. Marah. Pegang kepala dengan janggut Nabi Harun, nak pulah kepala Nabi Harun. Ya benar la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, ada dalam Quran. Wahai anak ibu, jangan pegang kepala aku dan janggut aku. Nabi Harun kata, aku dah larang mereka, mereka tak dengar. Mereka tak dengar. Paling ke tanya, mengakulah Samiri buat begini. Samiri dihalau. Disebut kisah dalam suratul A'raf dan surah yang lain panjang. Kamu telah menyembah patung anak lembu, wa antum zalimun. Kamu dalam keadaan zalim, wahai Bani Israel. Wa id afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kamu selepas itu, wahai Bani Israel. Kemudian mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah. Syukur pada Allah. Bila Nabi Muhammad SAW masuk Islam lah. Syukur pada Allah, masuk Islam lah. Ayat ini turun dalam Quran. Dia dengar dia orang Yahudi. Kisah Nabi tak baca Taurat, menandakan ini pada Allah. Syukur, masuk Islam. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah kami datangkan kepada Nabi Musa akan kitab-kitab Taurat. Wal furqan, yang membezakan di antara betul dan salah. Kitab Taurat ni menyatakan tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mengatakan halal dan haram. Babi haram, kena sembelih. Macam Quran lah. Dengan sebab itu sembelih Yahudi disebut tadi boleh makan. Hukumnya sama. Termasuklah hukum kisah dan hudud. Hukum hudud. Yang berzina disebab 100 kali. Kalau tak kahwin, yang sudah kahwin direjam sehingga mati. Ini hukum hudud. Termasuklah hukum-hukum yang lain yang sama, hukum hudud. Tiba-tiba mereka pindah hukum Allah Ta'ala, pakai hukum yang lain. Riba yang diharamkan untuk sama-sama Yahudi, dihalalkan untuk kaum yang lain. Boleh makan riba. Ini menyeleweng dari kitab Allah. Menyeleweng. Ada pula orang kita ni tak payah hudud lah, tak payah kisah lah, ikut Yahudi pula. Ikut Yahudi dengan cara terang ataupun dengan cara tipu. Kita nak juga hudud, tapi tangguh dulu. Tangguh kena ada cara dia. Ada pula kata kerana ekonomi. Saidina Umar pernah tak kerak tangan. Saidina Umar tak kerak tangan kes individu, bukan kes umum. Kes individu yang berkait dengan umum. Berkait dengan umum, suasana ekonomi meleset. Seorang mencuri, tanya mu siapa dia? Seorang khadam. Berapa upah dia? Upah dia tak cukup makan. Tak cukup makan. Saidina Umar bebas berhukuman kerana syubhat, pendapatan dia tak cukup. Tapi kalau orang curi atau orang kaya, kalau orang curi atau orang kaya dalam keadaan ekonomi meleset, nak bebas juga? Nak bebas juga? Tak boleh. Tak boleh. Ini dilihat tiap-tiap orang yang melakukan kesalahan. Bukan umum, kena faham. Ada orang keliru dalam masalah ini. Ini ada jenis apa-apa ikut Yahudi ni. Ni.
nak mengelak hukum Allah Ta'ala. Tak apalah, ni kecil dia, kita sembahyang dah, buat umrah dah. Kita kena sedar ada benda yang kecil yang wajib. Sunat kecil je, kerak sikit je, dah tak rasa sunat sikit je. Tidak, walaupun sikit kita kena faham, ada benda yang boleh kita tangguh, ada benda yang kita kena buat. Kalau orang curi tu orang miskin, kita tangguh hukum ta'zir. Kalau orang curi tu orang kaya, walaupun suasana ekonomi meleset, kena hukum. Ini kena faham. Begitulah dalam hal-hal yang lain. Orang merampok umpamanya, merampok dalam keadaan dia miskin, dia tak cukup makan, dia jahil, kena hukum. Hukumnya ta'zir. Tetapi kalau cukup syarat-syarat dia, hukumnya hudud. Ini kena faham. Ini ada dalam kitab Taurat. Orang Yahudi telah meminda hukum Allah oleh kerana berlaku jenayah-jenayah ini kalangan orang kaya, kalangan pembesar-pembesar yang berzina, pembesar yang buat maksiat, lalu pindah hukum Allah Ta'ala pada hukum yang lain. Ini cerita Yahudi. Allah Ta'ala kata, wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami kurniakan pada Musa akan kitab Taurat yang membezakan antara betul dan salah. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk, wahai Bani Israel. Ikutlah petunjuk Allah. Kalau tak ikut petunjuk Allah Ta'ala, huru-hara. Kita tengok sendiri bagaimana dunia dalam keadaan huru-hara. Banyaknya peperangan, banyaknya jenayah, banyaknya maksiat, banyaknya dadah, banyaknya dedah, banyaknya macam-macam. Pasal apa? Meninggal hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tersebar berbagai-bagai penyakit, tersebar berbagai-bagai kezaliman dan kejahatan di seluruh dunia. Tinggal petunjuk Allah. Itu cerita Bani Israel untuk jadi pengajaran pada orang Islam. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah apabila Musa bersabda, Musa berkata berkaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri dengan kamu menjadikan patung lembu Tuhan yang disembah. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Bukan Tuhan saja, Tuhan yang menjadikan kamu, yang beri rezeki kepada kamu. Maka bunuhlah diri kamu sendiri. Itu adalah terbaik pada kamu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka dia menerima taubat kamu. Sesungguhnya dia Tuhan yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menafsirkan cerita kesalahan Bani Israel, bagaimana Allah Ta'ala nak menerima taubat mereka setelah mereka menyembah patung lembu. Baru saja mereka selamat daripada buruan Fir'aun dengan pertolongan mukjizat. Tiba-tiba tak ikut Nabi Musa, sembah patung lembu, ikut orang lain yang menyesatkan mereka. Tak kenang jasa Allah, tak kenang jasa Nabi Musa yang memimpin mereka. Allah Ta'ala hukumkan mereka. Setelah mereka melakukan kesalahan, Allah tidak menerima taubat kamu kecuali kamu membunuh diri kamu sendiri. Disuruh mereka memegang senjata dan membunuh di antara satu sama lain. Ulama menafsirkan berbagai-bagai. Antaranya mengatakan diberi senjata pada mereka yang tidak menyembah lembu satu pihak, yang sembah lembu satu pihak. Lepas tu cikam antara satu sama lain, bunuh. Tak tahan. Tak kira lah ayah ke, adik-beradik ke, hak kena kawan yang rapat duduk dekat, bunuh. Ini ujian yang sangat hebat, menguji hati mereka. Hukuman daripada Allah. Orang kata, oh kerahnya Tuhan. Tuhan tak zalim, Tuhan adil. Tuhan Maha Adil. Padan dengan kejahatan Bani Israel itu. Mereka minta oleh kerana kesian,
Allah Ta'ala gelapkan. Gelap. Satu riwayat kata turun awan. Gelap. Tak nampak antara satu sama lain. Lalu mereka tikam-menikam antara satu sama lain. Membunuh. Dikatakan jumlah yang mati 70,000 orang. 70,000 orang mati. 70,000 mati. Sehingga Musa dan Harun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah. Ampunlah kami dengan sebab orang yang bodoh kalangan kami ini, wahai Tuhan. Ighfir lana bima fa'ala sufaha'u minna. Wahai Tuhan, ampunlah kami dengan sebab mereka yang bodoh kalangan kami ini. Dengan sebab orang bodoh buat kerja, berlakunya mereka Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, ampunkan kami, wahai Tuhan. Musa dan Harun berdoa. Dengan sebab orang bodoh buat kerja. Macam kita lah juga, yang buat maksiat ni hak bodoh-bodoh. Akibatnya ditimpa semua. Menimpa semua. Ni kita kena stop. Musa berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala terima doa. Maka Allah mengampunkan dosa semuanya. Yang mati dia anggap mati syahid. Yang mati dia anggap mati syahid. Diampunkan oleh Allah. Yang hidup diampunkan oleh Allah. Yang membunuh dan dibunuh, semua diampun oleh Allah Ta'ala. Satu hukuman yang sangat dahsyat ditimpa pada Bani Israel, yang Allah Ta'ala tak lakukan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan umat Muhammad tidak buat kesalahan macam kaum Bani Israel. Allah Ta'ala lantik ramai nabi-nabi kalangan mereka bunuh nabi-nabi. Allah Ta'ala lantik banyak ulama-ulama dan orang bijak kalangan mereka bunuh ulama-ulama dan bunuh orang yang bijak kalangan mereka. Orang yang cerdik, yang bijak, yang baik dibunuhnya. Ini kerja Bani Israel. Maka Allah Ta'ala hukumkan mereka dengan hukuman. Sejak dulu sehingga hari ini mereka menerima hukuman itu. Memang mereka ni bijak, cerdik, tapi jahat. Kecuali yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kita dengar kisah yang dahsyat ini diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Dibaca dalam Quran. Dan dibaca kepada orang-orang Yahudi, puak-puak ahli kitab. Bila mereka dengar, sepatutnya mereka masuk Islam dulu pada orang lain. Adapun kita orang Islam ni, bila dengar, jadi pengajaran pada kita bagaimana kekuasaan Allah tak boleh dicabar. Kekuasaan Allah. Dan kita kena sedar, semua hukum Allah adalah baik. Termasuklah hukum itu membunuh adalah baik. Oh, zalim. Allah Ta'ala tidak zalim. Mustahil bagi Allah zalim. Allah Ta'ala wajib adil. Tak ada dalam sifat 20 adil, tak ada. Kita dah ngaji sekolah 20 tu je. Semua sifat kemuliaan sifat Allah Ta'ala. Adil, rahmat, redha, merka pada tempat yang sebenarnya. Ini sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang tak sebut dalam 20 sifat. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Adil termasuk sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan Al-Adlu Maha Adil, nama Allah Ta'ala. Bijaksana, sifat Allah Ta'ala. Maha bijaksana, nama Allah Ta'ala. Kena faham. Allah Ta'ala Maha bijaksana, Allah Ta'ala Maha Adil dalam hukumannya, termasuklah menghukum bunuh terhadap Bani Israel dengan hukuman yang dahsyat, supaya mereka membunuh di antara satu sama lain. Tidakkah Allah yang menjadikan mereka? Allah yang beri nyawa pada mereka. Nyawa berapa ribu harga nyawa? Berapa juta harga nyawa? Mata suti berapa juta? Nikmat Allah pada tubuh badan kita daripada Allah Ta'ala. Rezeki kita bernyawa, semua daripada Allah belaka. Allah Ta'ala beri pada kita. Tiba-tiba lawan Allah Ta'ala, tentang Allah Ta'ala, lantik Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka apa sahaja yang Allah Ta'ala hukum, memang maha adil Allah Ta'ala dan maha bijak Allah Ta'ala. Kita kena terima. Wallahu a'lam.